التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah memberi kita peluang untuk sama-sama meneruskan lagi siri kuliah kita terhadap kitab Aqidah Nasafiyah ini, yang mana ini siri kedua daripada beberapa siri insya-Allah. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kitab yang kita baca ini Aqidah Nasafiyah berjalan atas perbincangan akidah menurut metodologi dan perbahasan ulama Al-Maturidiyah. Jadi ulama Maturidiyah ini aliran salah satu daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak lain dan tidak bukan membentuk akidah Islam itu sendiri. Cuma gaya ataupun cara perbahasannya dengan cara pembawakan yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kerana itulah perbezaannya dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari tidak jauh. Sehingga kan ulama kata apabila disebut Al-Asy'ariyah, maka itu merujuk kepada mazhab Al-Asy'ari dan juga Maturidi serta Ahlul Hadis masuk dalam tu. Tapi bila sebut Al-Asy'ariyah itu memang merujuk kepada aliran tauhid berdasarkan manhaj yang dibawa oleh ulama-ulama yang bermazhab Asy'ariyah ataupun mazhab Asy'ariyah. Pandangan Muhammad Abu Hasan Al-Asy'ari. Okay. Jadi beza Asy'ariyah dengan Asy'ariyah. Jadi bila sebut Asy'ariyah tu masuk dah. Dah masuk dah. Semua Maturidiyah, Asy'ariyah, Ahlul Hadis membentuk satu blok kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Apa-apa pun, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita manfaat dan istifadah daripada pembacaan kita, yang mana saya di sini gunakan kitab daripada Syekh Dr. Abdul Malik Sa'di, guru kepada kami pelajar-pelajar Jordan. Dan berdasarkan daripada syarah beliau lah kita akan menghuraikan maksud-maksud daripada kalam Imam An-Nasafi. Maka sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan kita membaca Al-Fatihah. Kita niatkan kepada pengarang kitab dan juga kepada para ulama illahi salihin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Pada perbincangan sebelum ini, kita dah masuk daripada pengarang kita asal dibawa perbahasan asbab haqaiqul asya' thabitatun. Kemudian dia menceritakan asbabul ilm. Kemudian dia ceritakan tentang antara asbabul ilm itu ada 3, hawasus salimah, al-khabarus sadiq wal aqlu. Panca indera yang sihat, yang baik, yang sihat, serta khabar sadiq, pemberitaan yang benar, dan akal. Yang mana ketiga-tiga inilah adat ataupun alat untuk kita memaham alam serta memaham siapa kita. Bila kita faham siapa kita, maka kita fahamlah siapa Allah SWT. Kita kenallah siapa kita dan kita kenal bahawa kita ada pencipta. Jadi kemudian dibahas pula
berkaitan dengan bagaimana kita nak sampai kepada mengisbatkan dan meyakinkan bahawa ada pencipta bagi alam. Dah kita sampai situ, dahlah hasilnya membawa kepada natijah bahawa alam ini ada pencipta. Lalu pencipta ini tentu sekali yang bersifat dengan esa, tunggal. Dan pencipta juga bersifat dengan qadim, hayyun, qadirun, al-alim, al-hayyu, al-qadiru, al-alim, as-sami', al-basir, asy-sya'i, al-murid. Sifat-sifat kepada pencipta bagi alam dan seluruh makhluk ini. Iaitu dah kita bincangkan pada minggu lepas. Kemudian disambung lagi insya-Allah pada kata muallif rahimahullahu taala, laisa bi'aradin wala jismin wala jauharin. Tuhan Allah Subhanahu wa taala laisa bi'aradin, bukan dia itu arad. Wala jismin, dan bukan dia itu jisim. Arad ialah sifat. Wala jauharin, dan bukan dia jauhar. Okey, sekarang ni 3 istilah ataupun 3 perkataan yang memerlukan kita faham apa maksud. Jadi arad. Istilah-istilah ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya istilah ini dia tidak salah. Dia ilmu, istilah sahaja. Sebagaimana ilmu-ilmu lain, dia letak istilah. Rafa', nasab, jam, itu istilah saja. Orang Arab cakap dengan keadaan mereka merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tapi istilah-istilah tu datang, ilmu tu datang kemudian. Apabila telah di-establish, ilmu tu telah mantap, diletakkan istilah-istilah. Ini namanya ni. Dan istilah ini satu kemahiran manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menyebut keistimewaan manusia ini di depan malaikat. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Kami ajarkan Adam nama-nama. Sebab itu manusia ni ialah makhluk yang pandai letak nama. Makhluk yang pandai letak nama. Segala bintang di langit ada nama. Ada nama. Siapa jumpa bintang baru, dia berhak meletakkan nama bintang tu ikut nama dia. Kalau dia jumpalah bintang di langit, bintang baru, tak pernah dia jumpa oleh ahli sains, boleh letak nama. Kena lapor, kena asah. Nampak tak? Jadi kemahiran meletak nama ni, istilah ni. Maka ulama meletakkan istilah bagi perkara-perkara. Antaranya yang kita bincang ni 3 ni. Arad. Apa itu arad? Arad itu sifat makhluk. Sifat makhluk. Okey. Sebagaimana kita sebut pada minggu lepas kan, kita dah bezakan. Tak apalah, kita ulang balik. Pada sahabat-sahabat kita yang daripada pondok, ahlan wa sahlan. Pondok taklim daripada Perak. Jadi ulama mengkaji bahawa segala perkara itu sama ada dia itu zat ataupun sifat. 2 je. Al-asya', syai', sesuatu tu sama ada zat ataupun sifat. Tengoklah apa-apa yang kita tengok sini, dinding. Zat dinding, sifat dia putih, kasar dan lain-lain lagi lah. Pakaian, warna apa itu sifat. Buat daripada apa itu zat. Okey. Secara umum, ada zat, ada sifat. Dan zat ini, ada zat yang qadim. Dan ada zat yang hadith. Zat yang qadim Allah SWT sahajalah. Okey. Zat yang hadis ni ada nama, dinamakan sebagai apa dia? Jauhar. Jauhar. Ni ulang kaji je. Ulang kaji. Okey. Dan zat qadim bagi apa? Panggil zat sahaja. Zat Allah Ta'ala kita hanya panggil zat. Kita tak boleh panggil jauhar. Okey. Sifat pula. Sifat yang qadim, sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat makhluk. Sifat makhluk dinamakan sebagai arad. Arad. Itu je. Jadi bila orang tanya, zat kita panggil apa? Panggil zat dan panggil jauhar. Sifat kita panggil apa? Sifat dan juga arad. Jadi,
Sifat tu sebab dia istilah yang umum. Istilah yang umum. Sifat kita pun dipanggil sifat makhluk pun panggil sifat, sifat Tuhan pun panggil sifat. Tapi tak samalah. Sama dari segi nama, tak apa. Tapi hakikat sifat tak sama. Sifat Allah Ta'ala tak sama sifat makhluk. Ni dari segi penggunaan istilah. Penggunaan istilah sahaja. Okay? Jangan kata gini kalau gitu, kita boleh namakan zat kita dengan zat Tuhan sama. Jangan, bukan. Penggunaan istilah. Zat Tuhan kita hanya panggil zat sahaja. Adapun zat makhluk kita panggil zat dan kita panggil jauhar. Okay. Sifat pula, sifat Tuhan kita hanya panggil sifat saja. Adapun sifat makhluk kita panggil sifat dan kita panggil ara. Apa alaqah zat dengan jauhar? Ingat alaqah dia? Umum khusus mutlak. Ya. Ustaz umum khusus mutlak. Ingat tak? Umum khusus mutlak. Tak ingat semua zat makhluk dan zat Allah kita panggilkan zat. Tapi zat makhluk ada nama khusus, namanya jauhar. Jadi bulat yang besar, dalam tu ada bulat yang kecil. Alaqah tu dipanggil umum, khusus, mutlak. Okay. Kalau nak tanya, boleh tanya. Kemudian, itu nama. Maka, kalau ulama istilahkan sebagai apa itu jauhar? Jauhar, ma qama, ma tahayyaza binafsih. Ma tahayyaza binafsih. Yang mengambil ruang dengan dirinya. Itu jauhar. Zat pula ma qama bi nafsih, apa yang berdiri dengan dirinya. Tuhan kita tak boleh kata ma tahayyaza sebab Tuhan tidak mengambil ruang. Itu bezanya. Okey. Sifat ulama ta'rifkan sifat itu ma qama bi ghairih. Ma qama bi ghairih, yang ada pada yang lain. Hitam yang ada pada stand. Manis yang ada pada air. Sifat tu. Sifat ma qama bi ghairi, yang ada pada yang lain. Arak pula. Arak ni sifat yang khusus, sifat makhluk. Kita panggil arak. Ma tahayyaza bi ghairi. Beza belakang tu. Yang mengambil ruang, menumpang pada yang lain. Dia mengambil ruang, menumpang pada yang lain. Duduk pada yang lain. Setengah kitab dia kata bertenggek lah, melekat lah, macam-macam lah. Itu penggunaan bahasa nak beri faham je lah. Bukan melekat tu makna tampan. Tak, melekat macam kita ambil kertas, kita lekat je. Itu lain tu. Itu melekat tu lain. Melekat tu kertas tu zat yang asing. Papan tu zat yang asing. Melekat ni makna benda yang ada pada tu. Contoh putih yang ada pada ni. Ni boleh cabut ke putih Boleh cabut? Ke boleh? Tahu, boleh cabut lah. Kertas boleh cabut. Sebab dia zat yang berbeza. Sebab setengah kitab dia kata, ada setengah guru-guru dia tafsir, dia terangkan dengan melekat. Kena faham, melekat tu kan maksud melekat seumpama kertas letak pada ni. Sebab kertas yang lekat pada dinding tu, kertas tu zat yang asing, dinding zat asing. Sifat tu bukan jenis macam tu. Sifat tu dia dah ada pada ni. Okey. Jadi itu takbir yang pelbagai yang merujuk kepada makna yang satulah. Okey. Satu lagi tertinggal, jisim. Jisim. Jisim, apa itu jisim? Jisim ialah himpunan daripada jauhar. Bila jauhar gabung dengan jauhar, lebih daripada satu jauhar dipanggil jisim. Dipanggil jisim. Jadi juzuk yang paling halus dipanggil jauhar al-fard. Jauhar al-fard. Dia yang paling halus. Sekira-kira tak boleh nak potong dah. Sekarang sama orang panggil apa? Atom ke, ikutlah. Kalau atom tu boleh potong lagi, apa yang lagi kecil daripada itulah. Yang tak boleh nak potong dah tu. Yang tak boleh nak kita nak bahagikan. Itu nama jauhar al-fard. Okey. Bila bergabung jauhar-jauhar, dipanggil jisim. Secara umumnya jisim lah. Tapi ulama' ada buat pembahagian khusus.
Jisim ni ada banyak jenis jisim. Secara umumnya, himpunan jauhar-jauhar dipanggil jisim. Ya. Kalau kita andaikan jauhar itu titik yang tak boleh nak belah. Okey. Kalau dua, dipanggil khat. Khat. Tak tepi. Khat. Satu garis. Khat. Jadi setengah ahli falsafah, hukamat dia bagikan khat. Okey. Kalau ada jauhar yang ketiga, dia akan jadi apa? Sutuh. Sutuh tu apa? Permukaan lah. Tak? Sutuh macam mana? Sutuh. Sutuh. Kalau ada jauhar lagi, dia akan jadi setengah ulama' dia letak jisim. Ni kata 3 dimensi. Ada pihak tu yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Setengah ahli falsafah dibahagikan kepada perincikan lagi jisim. Kita tak payahlah anak itu dah masuk ilmu fizik pula tu. Tapi tak apalah, sebab ilmu Islam ni dia tidak akan bercanggah. Tak akan bercanggah. Dengan ilmu akliyat Islamiyah tidak akan bercanggah dengan ilmu yang Allah Ta'ala ilmu akwan, ilmu fizik dan lain-lain lagi. Okey. Jadi faham tak ni? Jadi hak ni yang kata jirim ni di sisi hukamat. Ada puan ni panggil khat. Hak ni dipanggil sutuh, kita ambil selah kertas. Ataupun senang gini. Gambar 2 dimensi. Macam mana? Itu sutuh tu. 2 dimensi. Faham? Kartun. 2 dimensi. Tengok tu. Kita kaitkan dengan ilmu moden tak. Gambar kartun tu, kartun lukis-lukis tu, 2 dimensi lah. Itu sutuh tu. Sebab kalau khat dia gini lah. Dia kena ada gini satu lagi. Kau boleh lukis orang. Doraemon. Orang ke apa. 2 dimensi. Ada satu ab'ad lagi. Ada satu, kita panggil, satu pihak lagi. Ada satu dimensi lagi. Jadilah 3 dimensi. 3 dimensi tu yang ada dalam, ada tinggi, ada lebar. Ada? Macam kita ni lah. Tu 3 dimensi. Ada berapa dimensi? Ahli sains jumpa sekarang. Ada apa? Tak ada orang ambil sains sini. Faham tak tu? Jadi lukisan tu, cara lukis ni kalau lukisan ni lukisan. Ni 2 dimensi je. Nampak tak? Sebab dekat sini. Dia kalau boleh keluar tu, dia akan keluar satu lagi. Jadi kalau kita hubungkan titik-titik sini, khat. Mari sini, akan jadi, buat macam ni lah senang. Kita mari kat sini, akan jadi sutuh. Ada dalam lagi, akan jadi jisim. Tu dok saya lukis tu. Faham tak? Jadi kita mengaji akidah ke mengaji apa ni? Lukisan. Tak apalah. Biar faham. Nak tunjukkan bahawa ilmu Islam tak ada beza pun. Tidak bercanggah. Kalau kita faham betul-betul, nak kata ni sesat. Sesat apa? Tak ada sesat pun. Hanya nak cerita tentang bagaimana keadaan alam. Tu je. Sekarang ni, kenapa dinafikan segala-segala yang ada ni? Ini kan berdasarkan hadis. Tapi hadis ni ulama hukum dengan dhaif lah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Sebagian ulama hukumkan sebagian dhaif. Tapi ada syawahid, ada penyokong daripada Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Banyak ayat-ayat Quran yang suruh kita menyuruh manusia memandang alam. Tujuan apa? Kan tengok saja. Tujuan nak kenal Tuhan lah.
Macam mana nak kenal Tuhan? Bila kita perhatikan sifat alam, alam ni bersifat macam ni, macam ni, macam ni. Ada berbentuk suthi, ada yang ada dalamnya, ada bertempatnya, ada arak, ada jauhar. Maka kita menafikan segala sifat yang ada pada alam pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak begitu. Laisa kamitslihi syai'. Jadi apa yang dibuat oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tu memang sesuatu yang disuruh oleh Al-Quran sendiri. Disuruh oleh hadis Nabi SAW. Okay. Jadi itu dinafi. Laisa bi'aradin. Setengah orang kata ini istilah falsafah. Dia cuba nak menjauhkan daripada ilmu para ulama. Dia kata istilah falsafah ni. Nabi tak bincang, sahabat tak bincang. Betul lah. Tak ada disebut. Tapi benda itu adakah silap? Adakah salah? Tidak salah. Tidak lain hanya satu perkembangan ilmu yang tidak ada bertentangan dengan ilmu akidah. Bahkan dia menyokong lagi akidah. Jadi kalau kita nak tolak juga, maknanya kita menolak kemajuan dalam ilmu. Jadi golongan kadang-kadang bila kita tolak ni akhirnya membuatkan natijah yang tak betul. Tak, macam-macam. Apabila sampai sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat yang ayat-ayat mutasyabihat, mereka sedia akhirnya akan menghasilkan natijah yang tidak betul. Okey. Jadi ulama kita dah letakkan kaedah ni supaya kita faham dan pegang kemas. Bila datang apa-apa syubhah, kita dapat tolak segala syubhah tersebut. Okey. Laisa bi'aradin, bukan bangsa sifat. Sebab arad ini sifat makhluk. Sifat makhluk. Wala jismin, dan bukan Tuhan jenis jisim. Sebab jisim ni boleh belah-belah. Dia itu bertempat. Wala jauhar. Dah. Jadi jauhar, jisim. Kalau kita nak kira atas itu, atas apa ni? Nak ataf pada khusus lagi. Jisim tu himpunan dua jauhar. Jauhar ini khusus lagi. Merujuk kepada juzuk yang paling kecil. Wala musawwarin, Allah Ta'ala tidak musawwarin, tidak mempunyai surah, rupa, hai'ah. Tuhan ni bukan jenis yang berupa-rupa. Sebab yang ada rupa-rupa ni makhluk lah. Tak, rupa dia macam mana? Empat segi ke? Bulat ke? Bujur ke? Jadi Tuhan ni bukan yang ada rupa, sebab yang berupa-rupa itu makhluk. Okey. Dah ada hadis yang datang, innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Tak. Jadi surati siapa tu? Tu surah itu. Itu kata bila kita dah ada akidah yang kemas, maka kita lihatlah tafsir ulama. Ulama kata surah dengan maksud dhamir yarji'u ila aqrabi marja'. Dhamir itu kembali kepada tempat paling dekat. Khalaqa Adam ala suratihi, ala surati Adam. Tuhan cipta Adam tu ikut rupa Adam lah. Jadi jangan pergi tanpa kisah hadis itu diukapkan oleh Nabi. Ada seorang dia menampar hamba dia. Bila dia tampar hamba dia, ngadu jumpa Rasulullah, dia buat silap lah, dia menyesal. Rasulullah kata tidak ada kafarah kecuali memerdekakan dia. Dan Nabi marah. Marah dan larang orang yang pukul tadi, dan larang umat sekali lah. Jangan pukul pada muka. Kalau nak bertumbuk pun, nak bertumbuk lah. Jangan pergi hantar muka, tapi muka sedap sekali lah. Jangan merosakkan muka. Sebab apa? Allah Ta'ala muliakan Adam. Tuhan cipta Adam atas rupa dia. Jadi kita pun dilarang mencacatkan muka seseorang. Sama ada dengan apa-apa perbuatan. Okey. Wala mahdudin, dan Tuhan bukan yang ada had. Ada had ni ada limit, ada sekatan. Besarnya berapa kadar, tu ada had tu. Yang berhad ni yang boleh ditentukan. Tuhan ni boleh tentu ke? Sebab dia bukan jenis jirim. Bukan jenis jirim. Jadi kalau benda makhluk dia memang ada had dia. Hatta arash sekali pun ada had dia. Makhluk yang paling besar arash ada had tepian dia. Jadi Allah ada tepian dia tak?
sekarang ni soalan tu dah tak betul dah. Sebab apa? Sebab kita dah menggambarkan Tuhan tu seumpama makhluk ada permulaan, ada penghujung. Ada had dia. Jadi soalan Tuhan ni ada tepian ke tak valid lah. Jangan kerana dalam otak kita duk fikir Tuhan tu macam makhluk besar lagi kot. Besar lagi pada arah segala. Jadi itu dah salah dah. Jadi Allah Ta'ala wujud. Ada dia tanpa ada had, tanpa ada rupa. Okey. Jadi wala mahdudin. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita disuruh beriman je lah. Wala ma'dudin, dan tidak dibilang. Tidak dapat dibilang. Tidak daripada yang berbilang-bilang. Yang boleh bilang-bilang ni apa ni? Yang boleh bilang-bilang ni yang ada boleh berjuzuk-juzuk lah. Boleh potong-potong tangan kita. Kita potong 2 jadi 2 kita. Tak? Potong ke? Kerak. Kerak berapa? Kerak 40. Kes tu. Bunuh lah. Kerak 40 lah. Kerak tu boleh potong-potong tu. Nampak tak? Boleh dibilang. Dan tak boleh juga atas diri Tuhan kamu fasih pun tidak. Tuhan lain pula. Tidak. Allah Ta'ala hanya esa satu sahaja. Wala mutaba' okey. Wala mutaba'adin. Tuhan bukan jenis yang boleh dibelah-belah. Ba'du ni. Yang boleh dibelah-belah. Samalah tadi. Ma'du, Tuhan tidak berbilang. 1, tidak 2, tidak 3. Wala mutaba'adin. Dan dia tidak dapat dijuzuk-juzukkan. Diba'dun kan. Dibahagi-bahagikan. Bukan dia yang jenis macam makhluk. Kita boleh kerak badan, kerak ni, tangan ada berapa bahagian, berapa segmen. Tapi Tuhan bukan macam itu. Okey. Sekarang ni kita bincang makhluk ni. Faham tak tuan? Bukan bincang ke Tuhan ni. Tuhan tak tahu hakikat dia. Kita bincang makhluk ni sifatnya begini. Itu kita nak nafi pada Tuhan. Yang tu yang kita nak nafi kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata, sebab orang kata, ni lafaz-lafaz ni tak warid. Ni lafaz-lafaz golongan mubtadi'ah yang terkesan dengan falsafah. Kata je lah. Sebenarnya tak betul lah cakap gitu. Tak betul. Jadi kita melihatkan makhluk untuk menjadi dalil atas wujud Tuhan, wujud yang tidak serupa dengan makhluk. Wala mutajazzi'i. Sama juga. Tuhan juga tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Wala mutarakkabin, tidak boleh ditarkib susun. Ini semua lafaz-lafaz yang memberi makna bahawa menafikan daripada Tuhan itu Tuhan berjuzuk-juzuk. Okay. Wala mutanahin, dan Tuhan tidak daripada yang ada tanahi, ada had atau ada kesudahan. Ada kesudahan. Ada limit. Tanahi. Bukan. Sebab yang ada limit ni, dia tu biasa jirim. Jirim, bila jirim dia ada limit dia. Besar mana. Yang boleh ada kadar itu. Itu yang ada limit. Allah Subhanahu Wa Taala bukan daripada jenis jirim. Wala yusafu bil mahiyati wala bil kaifiyati. Dan tidak disifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mahiyah. Mahiyah itu, ini dari lafaz diambil daripada lafaz mahiyah. Mahiyah. Jadi digabungkan mahiyah. Jadi istilah. Mahiyah itu makna hakikat. Bukan. Nak kata bukan hakikat ni. La yusafu bil mahiyah makna jawapan mahiyah. Mahua. Apa jenis mana? Tuhan ni bukan yang disifatkan dengan jenis-jenis. Itu. Sebab mahiyah itu diambil daripada perkataan asalnya mahiyah atau mahua merujuk kepada bila kita tanya mahua, binatang ni mahua, kita nak tahu jenis dia. Tak, makanan ni mahua, nak tahu jenis dia. Jadi Tuhan ni bukan daripada yang ada jenis-jenis ni. Jenis api ke, air ke, tanah ke, tidak. Cahaya ke, kegelapan ke. Allah Subhanahu Wa Taala la yusafu bil mahiyati, tidak disifatkan dengan mahiyah, wala bil kaifiyati, dan tidak disifatkan dengan kaifiyah. Kaif.
Tak boleh kita nak tanya Tuhan tu kaif. Tuhan tu kaif macam mana? Allah Ta'ala tu kaif macam mana? Tidak dapat disifatkan gitu. Sifat Tuhan kaif macam mana? Tak boleh. Wal kaifu anhu ghairu ma'kul. Dalam antara riwayat daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata al-istiwa'u ma'lum wal kaifu anhu ghairu ma'kul. Itu antara riwayat yang disahihkan oleh ramai ulama, ghairu ma'kul. Makna kaif itu tak dapat digambar, tak mustahil bagi Tuhan. Ghairu ma'kul, mush ma'kul. Tidak dapat digambarkan dengan arti kata mustahil atas Tuhan. Mustahil. Tak ada kaif. Sebab apa? Soalan kaif ni menuntut supaya kita beritahu macam mana cara ataupun keadaan. Kaifiat. Dah Tuhan ni boleh kita tahu kaifiat dia macam mana. Keadaan dia macam mana. Jawapannya tak mampulah kita tahu. Tak? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Kamu tak mampu nak andaikan, kadarkan Tuhan tu. Maka wal kaifu, dia kata sini, la yusafu bil mahiyati wala bil kaifiyati. Tidak boleh disifatkan dengan kaifiyah. Boleh Kita masuk kepada seterusnya. Wala yatamakkanu fi makan. Dan Tuhan tidak bertempat pada tempat. Ini isu besar ni. Allah mawjud bila makan. Allah mawjud bila makan. Adanya Allah itu tanpa bertempat. Ada orang payah nak terima. Sebab apa payah nak terima tu? Sebab dia kata kalau benda ada, mesti ada tempat lah. Kalau tak ada, mana? Tak ada tempat ni, tak ada. Tak ada. Macam cucu saya. Ada mana? Cucu saya. Saya tak ada cucu lagi. Anak ada lah. Ada cucu. Cucu saya ada mana? Ada rumah ke? Ada dalam bilik tu ke? Ke ada dekat PWTC? Ada mana? Tak ada lah. Sebab apa? Tak ada di mana-mana. Sebab apa? Sebab tak ada. Jadi, kita pun kata betul juga. Kalau Tuhan tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, tak ada. Natijah dia gitu katanya. Sebab apa? Sebab dia gambarkan Tuhan tu macam makhluk dah. Tu je poin dia. Dia dah bayangkan sifat Tuhan tu macam makhluk dah. Yang mana makhluk ni memang kena ada tempat. Tak? Orang tanya, rumah ni ada cicak tak? Ada dalam rumah tak ada cicak, luar rumah tak ada cicak. Mana tak ada lah. Tidak di dalam, tidak di luar. Sebab tak ada. Itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, tempat tu dah mustahil dah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi la yatamakkanu fi makan. Tuhan tidak menempati akan satu tempat. Tak ada tempat. Boleh bayang ke? Bolehlah bayang. Sebab apa? Sebab tempat tu sendiri apa dia? Nak selesai ni mudah saja kita tanya balik. Apa maksud tempat tu? Tempat tu apa maksud? Apa dia tempat? Apa dia tempat? Tempat itu yang sesuatu tu memenuhinya. Tak? Sesuatu tu menepatinya. Itu tempat lah. Makna tempat itu tak dapat tidak selain daripada zat kan? Selain daripada sesuatu tu. Jadi benda yang selain daripada sesuatu tu, kita boleh kata tempat lah. Contoh buku ini ada pada ni. Tempatnya di sini. Handset saya ada atas meja. Ada atas ni. Bawah. Kanan, kiri, depan, belakang. Boleh. Jadi, tempat itu ialah nisbah sesuatu berada pada yang lain. Mudahnya begitulah. Sesuatu berada pada yang lain. Kalau setengah ulama kata, fagharun. Ruang. Farah tu fagharun mauhum. Tempat atau yang dipenuhi oleh sesuatu yahullu fihi syai', yang duduk padanya sesuatu. Tak apalah takrif itu kita tengok baliklah dalam kitab para ulama.
Cuma nak beri fahamnya, tempat tu apa? Tempat tu mesti sesuatu yang lain daripada zat tersebut. Kalau ada semata-mata zat, tanpa ada tempat, boleh kita kata dia bertempat tak? Tak boleh lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mencipta alam, sebelum ada alam, di manakah Tuhan? Soalan dia. Di manakah Tuhan? Soalan tu bila? Tak payah di mana-mana lah. Ada, percaya je lah. Lepas tu, Tuhan ada tempat tak? Dia kata ada pula. Tapi bila kita tanya, dia kata bid'ah. Dia kata Tuhan, Allah sendiri kata dia ada tempat. Tuhan tak kata dia ada tempat. Tuhan kata istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Adakah istiwa tu iaitu makan? Adakah istiwa itu makna tahayyaza ataupun yatamakkanu? Tak, istiwa. Jadi kalau awak nak bincangkan makna istiwa, itu kita bincang mengikut tafsiran para ulama. Bukan dengan cara guna akal macam tu sendiri. Bincang mengikut tafsiran para ulama. Okey, sebelum kita masuk pada tafsiran istiwa tu lah. Okey. Jadi kita tengok dulu. Atas kita kata soalan tu bid'ah. Tak apalah bid'ah. Jawab dulu. Kalau tak boleh jawab tu maknanya lemah tu. Okey. Jadi sebelumnya adanya alam, sebelumnya ada alam, Tuhan ada tempat tak? Ada kata Tuhan ada tempat. Tempat ni makan adami. Tu dia panggil mughalatah dia panggil. Makan maknanya ada mengisbatkan sesuatu. Tapi benda tu tak ada pula. Ada dan tak ada. Dia pelik kan? Itu ambil terkesan dengan falsafah belaka tu. Jadi kita jawab apa senang. Sebelum ada makhluk, tak ada sesuatu selain Allah. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Adalah Allah itu wujud. Tidak ada sesuatu selain Allah. Dan bila tak ada sesuatu selain Allah, macam mana kita boleh nak nisbahkan Tuhan kepada yang lain bertempat atau bawah depan belakang? Tak boleh lah. Maka kita berimanlah dengan kewujudan Allah semata-mata tanpa dikaitkan dengan tempat. Sebagaimana keadaan masa azali tidak ada makhluk selain Allah. Tidak ada makhluk lain pada Allah. Allah bukan makhluk. Gitu. Tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada selain Allah. Maka macam mana kita boleh nisbahkan Tuhan tu bertempat? Jawapannya memang tak boleh nisbah. Dah setelah adanya makhluk, boleh kita nisbah Tuhan bertempat pula? Itu soalan yang tadi. Kalau kata, dah Tuhan sendiri kata, dah dari segi akalan kita, makna Tuhan tu boleh bersifat dia boleh berubah-ubah. Dulu tak ada tempat, sekarang ada tempat. Boleh ke Tuhan ni berubah-ubah? Padahal berubah-ubah sebagaimana telah dahulu kita sebut, berubah-ubah itu ialah amaratul hudus, tanda baharu. Makhluk ini, kita kenal dia makhluk sebab ada tanda. Apa dia? Berubah-ubah. Sekejap, dulu tak ada, lepas tu ada. Tadi diam, lepas tu bergerak. Tak, dulu rambut hitam, sekarang rambut putih. Berubah-ubah. Berubah-ubah menunjukkan makhluk. Sebab apa? Makhluk tu makna asal tak ada jadi ada. Asal rambut hitam tak ada, asal rambut hitam jadi putih. Dulu tak ada putih jadi putih. Jadi perubahan itu ialah tanda bahawa makhluk. Jadi kalau kita ni sebuah pula Tuhan, asalnya Tuhan tak bertempat, lepas tu bertempat, mana Tuhan berubah. Padahal dah kita maklum di sisi para uqala bahawa berubah. Al-hudus itu tanda bagi baharu. Jika kita nisbahkan Tuhan bersifat dengan baharu, maka Tuhan pun baharu. Okey. Maka sebagaimana sebelum adanya alam, Allah bertunggalan dengan dirinya, maka begitulah setelah ada alam, sifat dia sama. Takkan lepas ada alam berhajat pula. Sebelum tu tak berhajat, lepas tu ada alam pula. Maknanya Tuhan mesti menjadikan arasy untuk dia beristiwa, untuk dia duduk. Gitu pula. Maknanya seakan-akan Tuhan berhajat pula. Jadi dalil
akli untuk menolak pandangan itu banyaklah. Okey. Jadi berdasarkan ini kita tengok golongan karramiyah. Mereka ataupun musyabbihah ni, mereka menyesbahkan Tuhan itu mustaqir istiqrar alal arsh, duduk di atas arasy. Duduk di atas arasy atau mengambil ruang. Mengambil ruang. Jadi mengambil ruang tu maknanya ada ruang yang dipenuhi lah. Nampak? Jadi sekarang ni dia cuba nak bayangkan Tuhan dengan sifat makhluk dah tu. Sebenarnya akidah salah tak payah fikirlah, tak payah bahaslah istawa dengan apa maksud tu, serah ke Tuhan. Ada? Dengan makna yang layak dengan Allah SWT. Tapi bila dia tafsirkan, dia khususkan makna istawa dengan makna istaqarra, duduk, menepati, mengambil ruang, maka dia telah menisbahkan pada diri Allah SWT sebahagian daripada sifat makhluk. Okey. Okey. Maka di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu. Sebagaimana kita maklumlah, ulama pada kalimah istawa tu banyak makna. Setengah bilang lebih daripada 10. Ada berbelah makna. Dalam ni Syekh kita buat datang 5 makna yang masyhur. Istaqarra dengan tamakkana, satu, iaitu menepat, ambil ruang, duduk. Istawa dengan makna intaha. Tak. Thumma stawa ila sama'. Thumma stawa ila sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian istawa ila sama' dengan maksud intaha. Intaha makna kesudahannya. Istawa, selesai. Sudahnya di sana. Ada juga istawa dengan maksud at-tamam. Tak. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Apabila balagha ashuddahu wastawa. Nama Nabi Musa. Bila dah kuat. Wastawa. Nabi Musa istiwa. Istiwa apa maksud? Duduk. Istawa maksud tamam. Sempurna, dia dah jadi orang dewasa dah. Jadi istawa dengan makna sempurna. Ada dengan maksud istila pun ada. Istila menguasai. Itu maklumlah. Syair itu. Qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraq. Itu istawa dengan maksud istila atau kita panggil istaula, iaitu menguasai. Ada juga istawa dengan maksud milik. Dengan maksud milik. Okey. Istawa fulanun 'ala 'arsy al-balad. Telah memiliki si fulan atas kerajaan, arasy kerajaan. Itu dengan maksud memiliki pula. Dia pegang tahta. Pegang tahta. Ala kulli hal. Lafaz istawa ini mengandungi banyak maksud. Maka maksud-maksud itu yang layak sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala itulah boleh kita tafsirkan. Ada sebagaimana sebahagian ulama khalah menafsirkan dengan istila ataupun tamamu mulkihi. Ikutlah banyak yang tafsir ulama mentafsirkan dengan lafaz-lafaz tu. Tapi kalau kita tafsirkan dengan istaqarra dengan maksud mengambil ruang, menepati, ambil ruang, duduk, maka itu kita telah menyifatkan Allah dengan sebahagian daripada sifat makhluk. Okey. Jalan salah senang. Istawa 'alal 'arsy wallahu a'lamu bimuradih. Bukan mereka tidak tahu makna istawa. Itu silap juga ni. Tengah ni sekarang ni mereka sebahagian daripada golongan yang menentang manhaj ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata tafwid yang ada pada Asy'ariyah, tafwid mereka itu ialah lagi sesat dan lagi jahat daripada qaul-qaul. Abda'u aqwali ahli bid'ah ashaddu aw syarru aqwali ahli bid'ah. Qaul bitafwid dia kata. Dia nak menafikan para ulama salah mentafwidkan, menyerahkan makna. Sebab dia kata dia faham tafwid tu. Sekarang ni yang jadi isunya macam ni. Dua golongan ni tak boleh duduk semeja. Cuba duduk bincang elok. Takrif takrif tafwid di sisi yang maksud kami macam mana. Takrif bertempat maksud awak tu macam mana.
Teka duduk elok-elok. Bincang kok sekarang ni masing-masing duduk khayal. Tafwid tu dikata Asy'ariyah ni gini. Padahal khayalan itu tak betul dengan apa maksud ni. Dituduh Asy'ariyah mu'attilah, menafikan sifat. Sebab apa dia khayal Asy'ariyah ni menafikan sifat ya, sifat wajah, sifat jam daripada Allah Taala. Dah. Padahal cuba terang. Cuba terang juga. Kena duduk semeja terang. Ta'til tu apa maksud? Tak? Apa lagi? Tempat tu maksud awak ni guana. Barulah kita selesai pada penggunaan. Kadang isu ni istilah je. Istilah. Tak? Kalau tanya betul-betul mereka tak sanggup nak kata Tuhan macam makhluk. Kan dia berani sanggup. Kalau sanggup tu musyabbihah lah. Mereka tak sanggup nak kata Tuhan sama macam makhluk. Tak sanggup. Tapi kerana penggunaan yang tak betul, istilah yang tak betul. Jadi kita ahli sunnah jemaah ikut istilah yang ulama buat kerana ilmu ni telah ditetapkan dan telah diletakkan istilah-istilahnya. Maka kita ikut turunlah istilah yang dibuat oleh ulama. Jangan kita duduk reka, tempat tapi tempat yang layak dengan Tuhan. Mengarut tu. Tempat yang layak dengan Tuhan. Padahal istilah tempat tu ulama dah establish dah makna tempat tu begini. Awak nak reka tempat dengan istilah baru, marilah bincang. Betul tak betul istilah tempat di sisi ahli ilmu. Okey. Jadi, para ulama salaf, mereka duk faham tafwid di sisi Asy'ariyah makna kita duk tahu makna. Tidak tahu makna, itu maksud tafwid di sisi mereka. Maka, Asy'ariyah kata, pandangan salaf ialah tafwid makna ayat-ayat mutasyabihat. Dengan maksud, apa yadullah wallahu a'lamu bimuradi. Yad Allah itu Allah lebih tahu. Istiwa tu Allah lebih tahu. Mereka ingat kita katakan bahawa salah tak tahu maksud yadun, tak tahu maksud istiwa. Itu yang mereka faham. Sebab tu mereka kata orang kata macam tu dia telah menisbahkan jahil bagi salaf. Itu sungguh tak? Kalau orang salah tak tahu istiwa, komang benar. Ya, siapa tak tahu makna yad? Semua tahu kan? Tadika tahu yadun tangan, rijelun kaki. Bila kita kata salah, tak tahu makna yad, makna kita telah menisbahkan jahil bagi sebaik-baik umat. Itu mereka faham gitulah. Jadi mereka kata tafwid ini syarru aqwali ahli bidah. Sebab menisbahkan jahil bagi salaful ummah. Wahum khairul qurun. Padahal tafwid itu salah makna. Tak. Salah makna. Faham? Macam orang katalah, kebab ni. Kebab ni sedap. Kebab ni sedap sangat kebab ni. Jadi kebab ni kita makan dengan kuah daripada sup. Lepas tu ada sayur-sayur pula. Dimasak dalam dalam puyuk nasi. Sekarang ni dia telah menyalahkan tasawur kebab tu salah. Kebab tu orang tak masak dalam puyuk nasi. Itu nasi. Kebab kenal kebab tak? Kita ambil contoh senang lah, ambil contoh ni. Roti dengan nasi tak? Roti dengan nasi. Hidup faham. Ambil senang. Apa nama ni? Ambil roti lah. Roti apa? Roti canai. Roti canai dengan nasi. Bila kata, sedap sungguh roti canai. Roti canai tu dibayang apa? Dibayang nasi. Nasi makna kena tanak dulu, kena rebus nasi, kena masak nasi dengan kuah. Jadi dia telah meletakkan tasawur yang salah pada kalimah yang salah. Makna bagi kalimah yang salah. Jadi kesnya begitulah. Tafwid di sisi Asy'ariyah. Tanyalah ulama Asy'ariyah apa maksud tafwid. Adakah maksud tafwid tu salah tidak tahu makna yadun? Salah tidak tahu makna wajah? Salah tidak tahu makna istiwa? Bukan. Bukan salah tak tahu maksud ya. Ya ni senang je. Ya tu tangan. Dan ada makna-makna lain lagi. Salah lagi tahulah mereka orang yang bahasa Arabnya pure. Bahasa Arab yang tulis. Cuma yad bila nisbah pada Allah itu mereka serah pada Tuhan. Tu je, bukan tak tahu maksud ya. Ya semata-mata mereka tahu. Istiwa.
Istiwa, mereka tahu makna istiwa ni, istaqarra, istaula, intaha, tamam, banyak lagi. Milik. Mereka tahu. Tapi bila nisbah pada Tuhan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nisbah pada Allah, mereka serah makna tu. Itu tafwid yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah, iaitu sifat-sifat yang ayat mutasyabihat atau hadis ni bila nisbah pada Tuhan mereka serah makna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan tidak dinafikan, itu satu kalau nisbah tu. Yang satu lagi mereka mengisbatkan makna. Semua salah mengisbatkan makna. Hatta Asy'ariyah mengisbatkan makna, dan makna konteks ayat pun mereka isbatkan juga. Okey. B. Mazhab tafwid, dan maka lahirlah kita kata mazhab tafwid dan mazhab takwil. Tak. Mazhab tafwid dan mazhab takwil. Salaf sendiri ada sebahagian salaf mentakwilkan. Jelas itu. Kalau kita buka dalam kitab tafsir At-Tabari pun, sebahagian salaf ada mentakwilkan. Itu tidak dinafikan. Tapi kebanyakan salaf, mazhab mereka menyerahkan. Amirruha kama ja'a. Tak? Serahlah makna sebagaimana datang. Tafsiruha qira'atuha. Tafsiran bagi ayat itu ialah bacaan kita. Kita baca, dah tafsir macam mana? Cukuplah baca tu. Itu maksud. Serahlah makna pada Tuhan. Jadi lafaz-lafaz begitu menunjukkan bahawa mereka menyerahkan makna yang layak ataupun menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah di sini kita boleh tak lagi lah mana-mana ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis yang datang yang menunjukkan ada sifat yang tidak layak bagi Allah Taala. Maka ketika itu dua mazhab ini, kedua-dua ini Asy'ariyah belaka. Asy'ariyah ada yang takwil dan ada yang tafwid. Yang kata Asy'ariyah ni takwil belaka, tak. Dalam metod Asy'ariyah sendiri ada dua aliran. Ada ulama yang cenderung untuk mentakwilkan, ada yang cenderung untuk tak takwil. Jadi tak peliklah kalau kita dapati kitab-kitab ulama-ulama salaf dan sebelumnya yang mengkondem takwil. Ada. Sebab apa? Sebab mereka memilih jalan tafwid. Jadi mereka kondem, tak apalah. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa takwil itu salah. Selagi mana takwil itu dibuat oleh ulama berdasarkan kaedah-kaedah yang kena dalam bahasa Arab. Okey. Mazhab isbat. Mazhab isbat makna. Okey. Isbat ada dua. Pertama, isbat lafaz. Mazhab isbat lafaz. Itu ittifaq seluruh umat Islam mengisbatkan lafaz. Lafaz yadullah fawqa aydihim thumma istawa 'alal 'arsy. Tak. Yanzilu rabbuna fi thuluthul lail. Itu isbat lafaz. Dengan maksud ini ayat Quran, ini hadis, wajib percaya. Isbat lafaz. Okey. Golongan sebahagian daripada golongan musyabbihah lah kita katakan, tanpa menamakan. Jadi mereka mengisbatkan makna. Okey. Dah ahli sunnah isbat makna dah. Ke lafaz tak ada makna? Makna tadi isbat lafaz, sepakat isbat lafaz. Isbat makna tak? Jawapannya mengisbatkan makna juga. Isbat makna. Kalau nafi makna ni bagi Mu'attilah. Ta'til sifat. Iaitu Al-Quran ni lafaznya tapi tak ada makna. Lafaz yang tidak ada makna. Itu bukan ahli sunnah tu. Ahli sunnah mengisbatkan makna. Makna mana? Makna yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang kata gitu kan? Makna yang layak pada Allah Taala. Okey, pergi lagi. Apa maknanya? Apa makna dia? Serah ke Allah Taala. Itu salah. Apa maknanya? Makna yang hakiki lah. Hak ni kata musyabbihah ni. Tadi, apa makna dia? Serah pada Allah Ta'ala. Ada makna. Apa makna?
Aku tidak tahu. Aku hakikat diri aku pun aku tak tahu. Takkan aku boleh tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala? Serahlah pada Allah Taala. Apa maknanya? Berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab. Makna yang lebih sesuai dalam konteks ayat ini ialah macam ni, macam ni. Itu khalah. Itu takwil. Faham? Jadi nampak tu pecahnya kat mana tu? Kita faham pecahnya kat mana? Isbat lafaz, sepakat isbat lafaz. Siapa menafi isbat lafaz, tu kafir. Sebab menafikan ayat Quran. Lepas tu makna ada tak? Sepakat ahli sunnah menyatakan ada makna. Apa maknanya? Salah serah pada Allah Ta'ala. Musyabbihah, mereka kata makna yang hakiki. Hakiki sebab kita boleh soal lagi. Hakikat lughawiyah ke hakikat apa? Kalau kita nak soalkan lagi lah. Hakiki, makna yang hakiki. Hakiki di sisi siapa? Di sisi pada bahasa ke? Kepada Allah Ta'ala. Kalau pada Allah Ta'ala, akhirnya kembali sama juga. Makna kita tak tahu apa hakikat yang sebenar Allah Ta'ala nak. Cuma mereka nak menamakan hakikat. Itu isu baru pula. Bolehkah kita nak mengisbatkan makna yang hakiki? Itu isu baru pula lah. Setengah kitab dia terima, setengah kitab dia tak terima. Tak apalah, kita ambil tak payahlah tu. kita kira serah pada makna pada Allah Ta'ala. Jadi, okay, kalau kita boleh buat lafaz. Okey. Lafaz sepakat lafaz. Makna pula. Makna ada makna, takkan lafaz Al-Quran tak ada makna. Makna apa? Ni tafwid ni. Serah pada Allah. Makna apa? Dia takwil. Takwil dah. Okey. Kalau khalah dia takwil. Takwil ikut kaedah lah. Makna apa? Makna yang hakiki. Ni soalan. Yadun haqiqatan. Tak. Lahu wajhun haqiqatan. Hakikat apa tu? Jadi hakikat dalam istilah ilmu, dia ada hakikah lughawiyah. Hakikat lughawiyah. Ini hakikat lah ni. Ada hakikat, kalau dalam kes kita, urfiyah atau syari'iyah, ambil syari'iyah tu. Maksud yang dikenaki oleh Allah. Kalau mereka kata hakikat ni hak lughawiyah, makna hakikat yang kita faham dari segi bahasa. Tangan-tangan lah. Jangan tanya lah macam mana. Dia menafikan kaifiat. Faham tak? Dia mengisbatkan makna. Isbat makna. Makna apa? Makna yang hakikat lah. Tangan-tangan lah. Tapi tangan yang layak dengan Tuhan. Tengok. Tu makna hakikat tu menyebabkan datang tashbih. Datang kesamaran di situ. Dari segi ilmu, perbahasan, kita kena tanyalah balik hakikat apa. Kalau hakikat lughawiyah, tangan itu merujuk kepada apa dia? Anggota. Atau juzuk daripada sesuatu. Itu hakikat pada bahasa. Kalau kita takwil dengan makna-makna lain, itu dah panggil takwil lah. Okay. Dah dia kata tak ada masalah. Kita kata Tuhan mempunyai tangan, tapi tangan yang layak. Lepas tu dia cuba buat tamsilan pula. Sebagaimana ada basikal ada tangan, motor ada tangan, monyet ada tangan. Kera ada tangan, dia buat contoh-contohnya tu. Semua itu kalau ikutnya memang tak sama. Tangan basikal tak sama tangan kita. Tangan monyet tak sama tangan kita. Tangan jam, tangan apa ke? Tak sama dengan tangan kita. Tapi semua tu sama dari segi apa? Semua tu juzuk daripada sesuatu. Tangan basikal juzuk pada basikal. Tangan kita juzuk pada kita. Tangan jam juzuk pada jam. Tangan monyet juzuk pada monyet. Sama daripada juz'iyah. Tengok tadi, boleh tak kita kata Tuhan muba'adhin mujazza'in? Tak boleh. Mutajazza'. Mutaba' tak boleh. Tuhan berjuzuk-juzuk pula. Ni nak nafikan ni. Hakikat lughawiyah ni tak boleh ni. Okey.
Lepas tu dia kata hakikat syariah. Sebahagian daripada setengah kitab, dia menerima lah. Kata hakikat syariah ni, hakikat yang Tuhan lah tahu. Akhirnya kembali kepada Taufik juga lah. Mak. Dia hurai kat tu. Tanya balik sebab macam mana maksudnya. Kalau dia hurai seperti Ustaz kita tadi tu, okeylah. Selamatlah. Selamatlah. Takut hurai kot lain. Pertamanya boleh hurai tak tu? Hakikat, majas, boleh hurai tak tu? Sebab itu ilmu nak tafsir, nak faham Quran ni, bukan saya tak pandai pun. Saya cuma nak terang, nak kongsi je apa yang dia ajar oleh para ustaz. Tuan-tuan guru kita. Tak. Nak berdiskusi aja. Cuma maknanya, begitulah. Ilmu nak faham ayat Quran dan hadis ni, banyak. Ilmu bahasa lah paling penting. Tak. Ilmu bahasa. Sebab itu, kita pernah baca apa ni? Muqaddimah kan? Syarah Muqaddimah Imam Sanusi kan? Antara usul kufri wal bid'ah, antaranya ialah al-jahlu bil qawaidil lughah. Tak. Jahil tentang lughah dan kaedah lughah. Dia tak faham kaedah lughah, dia akan tafsir ikut suka lah. Tanya, jangan tanya. Dia duk tekan kat belah tu. Sekarang ni, awak dah isbatkan satu perkara. Bila dah isbat, kena datang bukti lah. Perbahasan, perbincangan mesti menurut lunas-lunas cara-cara yang ulama' letakkan. Dari segi bahasanya, dari segi istilahnya. Adakah itu layak dengan Tuhan, tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okay. Jadi kalau salah mudah saja, serahlah makna pada Allah Taala, tak payah susah lagi semayang. Kalau tak qada semayang lagi, qada semayang dulu, banyakkan selawat, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Tak. Ini dia bincang benda tu. Bincang benda-benda yang mana kadang-kadang tidak menambahkan keimanan pun. Tapi kita bincang ni insya-Allah lah, kita harapkan Allah Taala menambahkan keimanan lah. Maksud saya ni kadang-kadang dia membincang pada diri Allah Ta'ala tapi tidak mengikut apa yang telah ditetapkan, yang diletak oleh para ulama ridwanullah alaihim. Okey. Mana tadi? Okey. Jadi itu secara ringkaslah. Jadi ayat-ayat seperti yad, wajah dan seumpamanya, dua aliran itu, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu nasin, setiap nas yang memberi waham tashbih, memberi kesamaran, memberi kita terfikir sama Tuhan, penyerupaan Tuhan dengan makhluk, maka awilhu, takwilkannya, au fawidhu, serahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warum tanziha, dan kamu qasadkan untuk menyucikan Allah Taala. Nanti ada pula orang tanya, kita percaya je lah Tuhan ada yad, tapi yad yang layak dengan Tuhan. Sebagaimana kita kata Tuhan bersifat dengan sifat wujud yang layak dengan Tuhan. Tuhan yang bersifat dengan kudrat yang layak dengan Tuhan. Tuhan bersifat dengan samak yang layak dengan Tuhan. Nak jawab macam mana? Macam mana Ustaz tak? Kena jawab aja. Apa salahnya? Sebelum ni kita isbatkan wujud Tuhan tak sama dengan wujud kita. Kudrat Tuhan tak sama dengan kudrat kita. Samak Tuhan, pendengar Tuhan tak sama dengan pendengar kita. Apa salahnya kita kata tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita? Nampak tak? Muka Tuhan tak sama muka kita. Betul juga. Macam mana? Adik-adik kita ni daripada pondok ni. Macam mana? Betul juga ke tak betul? Nampak macam betul. Tapi ada beza. Okay. Bezanya sifat tadi, wujud, kidam, samak, basar, itu sifat kesempurnaan. Tidak memberi waham kekurangan pada Tuhan. Sifat pelihat. Lawan itu buta. Buta sifat kurang.
Kudrat, lawan dia lemah. Lemah sifat kurang. Kalau kita nafi kudrat, kita isbat lemah. Itulah. Tapi sifat-sifat khabariyah ni, dia bukan sifat khabariyah atau ayat mutasyabihat ni, sifat ini memberi waham penyerupaan dengan makhluk. Sebab itu ulama tafsir gitu. Tak boleh nak kata tangan-tangan yang layak dengan Tuhan. Tak. Bukan tak boleh kata. Mana kata pula kan nanti ada dia ambil copy paste sana punya ni, dia buat data. Ustaz-ustaz besar kan nanti habislah kita. Bukan tak boleh kata. Ya ni dengan maksud tangan. Itu pula ulama-ulama kita ada hatta ulama dulu pun Imam Ghazali, sebahagian ulama antaranya Imam Ghazali melarang menafsirkan sifat khabariyah ni ke dalam bahasa lain. Ya ditafsirkan dengan tangan. Sebahagian ulama melarang dan mengatakan tak boleh tafsirkan sifat-sifat mutasyabihat ni ataupun sifat khabariyah ni kepada bahasa lain. Sebab akan menyebabkan dah lari, kemungkinan lari daripada makna sebenar. Betul tak? Okay. Contoh senang. Ya bahasa kita. Ya bahasa Arab, ya bahasa kita ialah tangan. Tak? Ambil contoh lain lah. Lagi dekat. Ain. Ain. Ain bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya mata. Bila kita terjemahkan mata, ada berapa makna mata dalam bahasa Melayu? Ada lagi. Mata-mata spy. Tak? Lagi? Mata air? Lagi? Okey. Apa lagi? Mata apa? Dalam bahasa Arab, mata banyak masuk. Mata air, satu. Mata-mata, satu. Ni, emas perak tu. Ain. Duit, ain. Mata pun panggil zat. Apa lagi? Apa dia? Ain najis. Itu zat. Zat najis. Ain najis itu zat najis. Ain dengan makna zat. Dah ada kita makna mata tu dengan maksud zat? Tak ada bahasa kita kan? Kan ada? Jadi, ain dengan makna barang. Ain dengan makna barang. Ada kok? Mata dengan maksud mata, barang. Ain dengan maksud apa lagi? Tadi yang sebut duit kan? Jadi, apabila berubah bahasa, dialih bahasa, diterjemah, makna akan jadi lain. Sebab itu, Imam Ghazali ambil jalan, dia kata, tak boleh sifat ni kita terjemah kepada bahasa lain. Seeloknya kekal gitu. Yadullah. Ini satu pandangan lah. Tidak dinafikan sebagai ulama' membenarkan, mentafsirkan. Cuma bila tafsir tu kena faham lah. Kena letak qaid lagi. Yang tak layak buat tangan bukan maksud anggota. Kena banyak lah datang. Okay. Jadi, yang jalan paling selamatnya sebagaimana guru-guru kita di Tanah Melayu ni pun, sebahagian besar ulama'-ulama' kita, dia tak benar lah. Dia tak berilah tafsir ataupun terjemahkan tangan nisbah Tuhan tu dengan terjemah lain. Sebab boleh takut menyebabkan waham. Dapat menyangkakan penyerupaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Okey, apa lagi berkaitan dengan tarik salah dengan khalah ni? Jadi sebagaimana itu ada beza. Bila kata kudrat Tuhan tak sama kudrat kita sebab kudrat sifat kesempurnaan. Adapun sifat ya wajah dan seumpamanya sifat yang memberi waham penyerupaan Allah dengan makhluk. Sebab itu perlu kepada tafsilan. Dan ulama' tidak buat sebagaimana dibuat kepada sifat-sifat ma'ani yang lain. Atau sifat-sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Seterusnya. Wala yajri alaihi zamanun. Tidak berlalu di atasnya masa. Wala yushbihuhu syai'un. Tidak berlalu ke atasnya masa. Wala yushbihuhu syai'un. Dan tidak menyamaikan Allah sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Okay. Ambil yang pertama. Wala yajri alaihi zaman. Tidak berlalu atas Allah Jalla wa'ala masa. Apa maksud? Tuhan tidak berkait dengan masa.
Dengan erti kata mudah, Allah tidak berkait dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Sebab apa Tuhan tak terikat dengan masa? Sebab masa itu sendiri kembali kaedah asal, apa makna masa? Tu je cara dia. Tak? Kena tahu apa erti masa. Tak? Jadi sebahagian ulama mentakrifkan masa ni mutajaddidun yuqaddaru bihi mutajaddidun akhar. Sesuatu benda baru yang ditentukan dengannya sesuatu baru yang lain. Satu benda baru yang ditentukan benda lain dengan dia. Okey, contoh. Kita sebut masa ni, iaitu kita kaitkan sesuatu dengan sesuatu. Itu biasa konteks ayat masa kita lah. Contoh, kelas kita akan mula selepas maghrib. Contoh, kelas kita akan mula selepas maghrib. Okay, sekarang ni, kita kaitkan permulaan kelas. Itu mutajaddid, benda baru tu. Dengan selepas maghrib. Itu mutajaddid yang lain. Itu benda baru lain. Contoh lain lagi. Saya akan datang, saya akan berdiri bila ustaz masuk. Itu masa tu kan? Berdirinya saya, itu satu mutajaddid, satu perbuatan, benda baru. Perbuatan yang kita kaitkan dengan benda baru yang lain. Apa dia? Ustaz datang. Saya akan berdiri bila ustaz datang. Jadi ustaz datang tu mutajaddidun akhar. Mutajaddidun, saya berdiri saya tu mutajaddidun akhar. Jadi perkaitan tu kita panggil menghasilkan masa. Ke bukan itu masa? Mari pukul 10. Apa maksud pukul 10? Bagi 24 jam, potong 12. Tak. Letaklah pukul 10 kat mana? Sama je. Cuma sekarang ni kita merujuk pada jarum jam. Jarum jam tu, 2 kali pusing, berapa? 2 kali pusing, berapa pusing? 1 kali pusing, bumi di atas paksi. Kalau nak kait dengan sains lah. Tapi pada zahir nampakkan, iaitu matahari lah. Tapi pada hakikatnya, bumi berpusing pada paksi kan. Kalau tengok pada penglihatan kita, makna matahari naik turun tu lah. Hak tu lah, betul 24 jam. 2 kali pusing jam. Jadi, perkaitan masa-masa ni pun berkaitan dengan pusingan apa dia? Bumi tu ataupun pada penglihatan kita, matahari tadi. Pergerakan matahari, naik, turun dan kembali semula tu, itulah satu hari 24 jam. Okey. Boleh kita kata Tuhan terikat dengan masa gitu? Bila kita faham dah masa tu ialah itu. Boleh kata kita gitu? Boleh kita kata tak? Tak boleh kata tak. Sebab matahari, bulan ni makhluk Tuhan. Planet bumi makhluk Tuhan. Jangan dah. Memang dah. Semua tu makhluk Tuhan. Tapi matahari, bulan yang menjadi penentuan bagi masa-masa yang kita ni, itu makhluk Tuhan. Dah sebelum ada langit bumi, Tuhan terikat masa? Tak ada. Dah begitulah juga. Setelah adanya makhluk ini, Tuhan tidak terikat dengan masa. Jadi, keterikatan Tuhan dengan masa itu mustahil. Tuhan tidak terikat dengan masa sebab dia yang ciptakan. Dah kata, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kamu mencaci masa. Ni celaka masa ni. Ni pergi ni waktu celaka. Contohlah. Jangan. Nabi kata sebab Allah itu ad-dahr. Tuhan tu masa. Apa maksud? Tuhan yang mencipta masa. Bukan Tuhan tu masa. Tuhan yang mencipta masa. Segala perkara kan berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Bila kita cela masa, sebenarnya kita cela pada ciptaan dan ketentuan Allah. Okay. Jadi tidak berlalulah di atas Allah masa. Ada ilmu sesat, ilmu tua setahun daripada Allah, tua sehari daripada Allah. Ada. Anggut dah. Segar balik.
Pernah dengar? Ke pernah ikut? Ilmu tua setahun daripada, tua sehari daripada Allah. Yang tua tu dia. Tuhan tu tidak berkaitan sebab Tuhan tidak terikat dengan masa tu. Tak? Tua sehari daripada Tuhan. Ilmu apa tu? Pelik-pelik tu. Okay, jadi tidak terikat Allah Ta'ala dengan masa. Jadi itu hadis-hadis yang zilu rabbuna fi thuluthil lail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun pada 1/3 malam yang akhir. Itu masa tu. Itu kita bila faham gitu, hadis-hadis itu kita akan tanggung dengan makna yang layak. Bukan dengan makna Tuhan turun, zat Tuhan daripada arah turun ke langit dunia. Dah kosonglah arash. Jadi tu kan jadi pelik tu. Jadi kalau ikut tafsiran mereka akan jadi pelik. Akan bertembung jadi. Akhirnya mereka kata jangan fikir. Jangan fikir. Padahal mereka tu dah menghalangkan akal daripada berfikir. Tak. Padahal ini kata membodohkan. Membodohkan akal ni. Jangan. Allah Subhanahu Wa Taala sebab jadi gitunya, sebab mereka dah salah pada asas pemahaman akidah tu. Dah bila kata Tuhan duduk atas arash, turun 1/3 malam, macam mana nak jawab? Kosong ke arash? Sini pula turun ke? Berpindah-pindah lah pula Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya keluarlah natijah yang lagi pelik. Tuhan turun 1/3 malam dengan arash-arashnya. Tak je dengar? Dah dengar sendiri. Ada kata begitu. Lagilah pelik. Turun dengan arash-arashnya. Dia tak tahu arash tu besar mana. Arash berbanding langit yang ketujuh tu umpama cincin yang dicampurkan ke dalam ke padang yang luas. Padang itu langit ketujuh, padang itu kursi baru. Kursi, arash itu cincin. Padang itu kursi itu cincin. Arash itu padang yang luas. Gitu. Mana arash ni makhluk Allah paling besar. Nisbah arash dengan kursi. Arash tu padang yang luas. Kursi tu hanya satu halakah, satu bentuk cincin yang dicampur dalam padang yang luas. Mana kecil je lah. Arash besar. Nisbah kursi dengan langit ketujuh pula. Umpama cincin dengan padang. Makna besarnya kursi, langit ketujuh tu kecil. Nisbah langit ketujuh dengan langit keenam gitulah. Maknanya makhluk ni semakin kecil. Nisbahkan planet kita, Bima Sakti dah. Milky Way, lepas tu Bima Sakti, lepas tu planet sistem Suria, lepas tu bumi kecil mana, tak nampak. Bayangkan arash tu, makhluk paling besar. Tuhan turun ke langit dunia dengan arash-arashnya. Ni tak boleh nak fikir? Tak boleh nak fikir. Fikir kok jadi mereng. Tak boleh nak fikir. Jadi, sebab, kenapa jadi gitu? Sebab mereka mentakwilkan ikut hawa nafsu. Ni bagi takwil. Takwil. Takwil ikut hawa nafsu. Ulama ahli sunnah dah letak dah kaedah. Maknanya segala ayat tu serah ke Tuhan lah. Tak payah fikir-fikir lah. Ataupun kita takwilkan dengan makna yang layak. Bukan makna turun tu turun zat Tuhan. Turun tu turun rahmat Allah Ta'ala. Turun para malaikat dan seumpamanya. Okay. Wala yushbihuhu syai'un. Dan tidak menyamainya sesuatu. Tidak menyamainya sesuatu. Tak ada sesuatu yang sama. Pada apa? Pada zat, pada sifat dan pada af'al. Zat makhluk tak sama dengan zat Allah. Zat makhluk ada permulaan. Diciptakan daripada tiada. Zat Allah ada sedia kala. Sifat Allah Ta'ala sifat yang mutlak. Tak. Sifat yang tidak ada kekurangan. Sifat yang mutlak. Sifat makhluk, sifat yang lemah. Lemah. Kita kuat, kita pun ada tahap dia. Keinginan kita ada tahap dia. Ingin tapi tak mampu. Tak. Perlihatan kita ada hak dia. Perbuatan kita dengan perbuatan Tuhan. Allah Ta'ala mencipta, membuat daripada tidak ada kepada yang ada. Kita hanya mengubah balik, mengolah balik barang-barang, benda-benda menjadi sesuatu yang lain. Ni, ambil pada mana ni? Besi tak? Ambil pada biji besi. Siapa buat biji besi? Perwajar buat?
Siapa buat? Allah Ta'ala. Kita makhluk tak boleh nak buat perbuatan daripada tak ada jadi ada, tak ada. Dia hanya mengolah benda bahan-bahan dah ada. Itu beza perbuatan makhluk yang dinamakan kasbun. Perbuatan Tuhan dinamakan fi'lun dengan khalqun. Jadi perbuatan Allah ini tak sama dengan perbuatan makhluk. Begitulah zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham itu, maka kalau kita perhatikan balik, apa yang dicakap ni semuanya merujuk pada apa? Ini cara huraian Maturidiyah kan? Merujuk pada apa? Sifat sifat apa? Dalam Asy'ariyah kita. Salbiyah. Sifat salbiyah yang 5 tu. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Jadi kebanyakan ni lah adalah makna yang ada masuk kudrat pun ada juga sini kan. Itu dah sebelum ni pun hayyun adalah, tapi hak kita bincang hari ni banyak ke merujuk kepada salbiyah, iaitu nak menghuraikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan Allah Taala sesuatu sekalipun. Tak ada satu yang sama dengan Allah Taala. Laisa kamithlihi syai'. Jadi besar tu. Besar ayat Quran tu, besar makna. Dihurai-hurai pada ulama banyak yang tu. Tak berjihah, tidak berjisim, bukan jenis arad. Tak. Tidak duduk menepati ruang, tidak berkait dengannya masa. Okey. Jadi inilah kalau dalam ilmu falsafah, ulama bincang sifat-sifat bagi arad yang dinamakan maqulatul asyar. Ilmu maqulatul asyar. Maqulat kam, maqulat kaif, maqulat aina, maqulat mata, maqulat al-wad'u atau nisbah, al-hal, lepas tu al-fi'lu, al-infi'al. Jadi lepas tu al-wad'u, atau hal sebut tadi kan. Yang keseluruhnya jirim. Jirim. Jadi 10 makulat yang ulama ahli falsafah bincang tu, mereka melihat kepada alam dengan menatijahkan bahawa alam ini bersifat bergiam-giam. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk. Okey. Bisa dengar tak? Makulat asyar. Ulama buat himpunkan dalam bait syair apa dia? Apa dia? Ingat? Zaidut tawilul azraku ibnu Malikin. Fi baitihi bil amsi wa kana muttaki. Biyadihi usnun. Biyadihi usnun. Lawahu fal tawa. Fa tilka ashru maqulatun suwa. Zaidut tawilul azraq bin Malikin fi baitihi bil amsi wa kana muttaqi biyadihi ghusnun lawahu faltawa fatilka ashru maqulatun suwa. Ini yang asalnya diletak oleh Ibn Sina lah. Ulama Islam ambil kerana itu satu hikmat dan satu ilmu yang tidak ada salah pun atau tidak menyalahi dalam akidah kita, dan satu ilmu yang dapat mengenalkan kita kepada sifat makhluk. Ada 10 sini makulat. Zaidun, Zaid, jauhar. At-tawilu, kaif. Ataupun kam. Kam. Tak buka. Tak buka. Ekor tak buka. Sebab tu panas. Anda ingat ke sebab apa? Tak. Panas.
Rupanya tak okey kon. Okey. At-tawil. Makulat kam. Kadar dia. Kam makna berapa kadar dia tinggi. Al-azraq. Kaif. Macam mana sifat dia. Hitam, putih, biru, hijau. Ibnu Malikin. Itu nisbah dia. Atau idhafat dia. Dia anak kepada Malik. Nisbah. Fi baitihi. Ini makan. Ataupun makulat aina. Bil amsi. Zaman atau makulat mata. Wa kana muttaqi. Hal. Apa dia? Wada' boleh tak? Hal ataupun wada'. Sama. Biadihi husnun. Milk. Milik. Lawahu. Fi'il. Infi'al. Faltawa. Terang makna dulu. Makna baik dulu. Tahu mana? Zaid lah. Orang lah. Zaidun tawi. Azraq. Hijau. Pakai baju hijau kot. Ibnu Malikin. Anak kepada Malik. Fi baitihi. Duduk kat rumah. Bil amsi semalam. Wa kana muttaqi. Duduk. Panggil apa? Itikad. Itikad duduk dengan berjerenggeng. Jerenggeng tangan tu. Duduk dengan di bawah dengan tangan berteleku panggil. Bahasa dengan tu berteleku. Ada dalam kamus. Berteleku. So Terengganu sebut duduk jerenggeng. Tengok apa Ustaz? Tengok. Ustaz Kelantan jerenggeng kot tak? Jerenggeng gini. Duduk macam raja-raja duduk lah. Ada batal Arab tu duduk sedap tu. Lepas makan nasi Arab duduk gitu. Sedap tu. Okey. Biadihi husnun. Di tangannya ada kayu. Tongkat lah. Kayu. Lawahu. Lalu dibengkokkan. Faltawa. Terbengkok tongkat itu. Fatilka ashru makulat. Itu dia 10 makulat. Suwa. Suwa tu untuk tasmimul baik je lah. Sama. Okay. Jadi, dikaji-kaji semua apa yang ada yang berlaku kat alam ni 10 ni lah. Zaid merujuk pada jauhar. Jirim. Jauhar. Tawil merujuk kepada kadar dia. Ataupun kam. Al-azraq menuju kepada kaif, macam mana sifat dia, rupa dia. Ibnu Malikin, nisbah dia. Dia tu anak pada Malik. Fi baitihi, duduk di rumah. Tepat. Makulatul makan. Bil amsi, makulatul zaman. Wa kana muttaqi. Duduk berjangan, keadaan dia duduk tu. Hal atau wada'. Biyadihi husnun, milik. Milik tu makna sesuatu yang ada pada diri dia lah. Lawahu, lalu perbuatan dia bengkokkan tongkat tadi. Faltawa, terbengkok tongkat. Semua sifat-sifat ataupun 10 ini berkaitan dengan makhluk. Adakah Tuhan jauhar? Tidak. Adakah Tuhan ada kadar tinggi, rendah, besar, kecil? Tidak. Adakah Tuhan tu ada sifat hijau, panas, manis, kuning? Tidak. Adakah Tuhan boleh nisbah? Macam mana nak nisbah? Nisbah ni berlaku bila ada satu yang lain kan? Ada satu lagi yang lain. Tuhan boleh nisbah ke kalau dia tu bertunggalang? Tak boleh. Kecuali kalau nak kata dia Tuhan, kita makhluk. Tu tak apalah. Itu setelah ada makhluk, dia Tuhan, kita makhluk. Adapun dia tu, Tuhan ni anak ke siapa? Tak ada. Mustahil juga. Fi baitihi. Adakah Tuhan bertempat? Boleh kita kata dia tempat? Tidak. Bil amsi. Adakah Tuhan terikat dengan masa? Tidak. Keadaan. Hal ataupun wada'. Muttaqi ni keadaan duduk berjerenggeng macam ni. Kalau ni panggil berdiri, ni hal berdiri ni. Kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Kalau terbalik, apa panggil apa? Inikas tak? Terbalik. Itu muttaqi ni. Adakah Tuhan tu boleh duduk atas, bawah, kiri, kanan? Tak. Mustahil. Di tangannya ada husnun. Makna
ni milik kan maksud bukan maksud pemilikan. Tuhan milik kan maksud sesuatu yang lekat pada jasad. Ni pada tangan. Contoh ni, pion saya ni. Ada pada kepala saya. Baju ada pada badan. Tuhan ada macam tu ke? Tak ada. Adakah Tuhan ada sesuatu yang melekat pada dia? Melilik pada dia? Tak ada. Ini maksud biar dirusnu ni. Lawahu, lalu dia bengkokkan. Sama juga. Fi'il di sini merujuk pada perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dengan cara dia mengolah. Tuhan bukan buat dengan cara olah. Tuhan buat daripada tidak ada kepada ada. Faltawa, lalu tongkat jadi iltawa, bengkok. Terbengkok. Adakah Tuhan tu terkesan dengan yang lain? Tuhan tidak terkesan dengan yang lain. Nampak? Okey. Jadi, ni yang dibincangkan ulama merujuk kepada laisa kamithlihi syai'. Tidak sama Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kerana dalam akidah Sanusi cukup senang tak? Kalau Tuhan sama dengan sesuatu, maka Tuhan seperti makhluk lah. Seperti sesuatu itu. Kalau begitu, mustahil lah dia jadi Tuhan. Tak, mudah. Cuma ini mungkin kita boleh khususkan lagi lah. Dengan kita perincikan lagi tentang sifat-sifat belah mana, pihak mana ketidaksamaan tu. Ketidaksamaan tu. Kita mengkaji makhluk untuk mendapat natijah bahawa Tuhan tidak sama dengan makhluk. Wala yakhruju an ilmihi wa qudratihi syai'un. Satu lagi lah rasanya. Tak. Kita berhenti sekat. Satu lagi. Kita berhentilah apa tu. Wala yakhruju an ilmihi wa qudratihi syai'un. Tidak keluar daripada ilmu dan kudratnya syai'un. Fa'il bagi yakhruju. Tidak ada sesuatu yang keluar daripada ilmu Tuhan dan kudrat Allah Ta'ala. Ini maklumlah ke lah. Semua orang tak ada argue lah ni. Memanglah segala sesuatu dalam ilmu Tuhan. Segala sesuatu dalam kudrat Tuhan. Kalau kita nak perhaluskan lagi, makna Allah Ta'ala tahu segala yang berlaku sebelum berlakunya. Kenapa sampai disebut begini? Sebab ada sebahagian daripada golongan yang sesat, firak yang sesat, dia kata Tuhan hanya baru tahu bila berlaku. Apa dia? Disebut dengan al-bada'. Apa dia? Syu'unun yubdiha wala yabtadi. Yarfa'u biha aqwamun wa yada'u akharin. Tu dalam apa nama ni? Dikisahkanlah, diceritakan bahawa nak cerita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, orang tanya Tuan Syekh, Tuhan buat apa sekarang ni? Tuhan buat apa sekarang ni? Jawab macam mana? Payah tu. Tapi Tok Guru ni, Syekh ni, dia orang alim. Bila orang alim, dia takkan jawab ikut suka. Dia tak suka, dia tak tahu. Saya tak tahu. Tak boleh jawab. Dia senyap. Senyap dia. Tapi dia fikir juga dalam hati tu. Nak jawab macam mana soalan tu. Sehinggalah balik-balik dia tidur termimpi. Tak? Termimpi. Lalu, ni bukan kita berhujang dengan mimpi ni. Kau faham? Masalah juga. Kita cakap ni kena tapis je. Bukan berhujang mimpi ni. Tak? Istiqnah saja. Fokus kita pada poin nanti. Jadi, kata datang Rasulullah SAW menceritakan bahawa syu'unun yubdiha. Tak? Wala yabtadi. Syu'unun yubdiha wala yabtadi biha. Yarfa'u biha aqwamun wa yada'u akharin. Kata setiap apa yang Allah Ta'ala, apa yang berlaku tu ialah sesuatu yang Allah Ta'ala zahirkan, nyatakan berlaku pada alam. Hujan. Maknanya Tuhan menzahirkan pada alam berlakunya hujan. Jadi sesuatu yang berlaku tu, itulah kerja Tuhan. Kalau tanya, Tuhan buat apa? Tuhan buat apa yang berlaku ni lah. Tuhan buat apa? Tuhan buat apa yang berlaku ni lah. Sebab segala benda yang berlaku ialah perbuatan Tuhan. Syu'unun yubdiha. Tuhan menzahirkannya. Wala yabtadi biha. Bukan Tuhan hanya baru tahu. Bila berlaku baru Tuhan tahu. Itu mana badak tu.
Baru hujan, baru Tuhan tahu. Ada aksiden dekat Duke. Tak? Duka. Duke. Baru berlaku, baru Tuhan tahu. Tak, Tuhan tahu sebelum berlaku lagi. Tak? Kan Tuhan dah tetapkan maqadirul khalq, segala ketentuan makhluk sebelum dicipta langit. Sebelum dicipta langit dan bumi, qabla khalqi samawati wal ard bi 50,000 sanah. Bi 50,000 sanah. Lebih daripada 50,000 tahun Tuhan dah tentukan segala apa yang berlaku. Apa yang berlaku sekarang ni, Tuhan hanya menzahirkan perkara itu pada masanya. Pada masa ni hujan, pada masa ni belanggar, pada masa ni banjir, pada masa ni diam. Tuhan hanya menzahirkannya pada ketika yang dia hendak. Dia dah tentukan dan dia dah bukan zahir itu maknanya dia buat, dia yang buatlah perbuatannya, segala perbuatannya. Okey. Bukan dia baru tahu sebagaimana perkataan sebahagian daripada golongan falsafah. Tuhan hanya berlaku baru Tuhan tahu. Sebab baginya kata dia anggap Tuhan macam manusia ni masalahnya. Kalau kita dapat maklumat banyak, boleh kita proses. Kita dengar banyak. Orang ni cakap. Tak boleh dengar kan? Sebab kita hanya boleh terima sedikit. Tuhan tidak begitu. Tidak ada sesuatu yang menyibukkan Tuhan. Tak. Jadi, wala yabtadi biha yarfa'u biha aqwamun. Dengan sebab inilah Allah Ta'ala angkat sebahagian umat, sebahagian makhluk, iaitu yang beriman dengan qada dan qadar, wa yada'u akharin, dan Tuhan menjatuhkan dan menghinakan yang lain, iaitu golongan mubtadi'ah. Yang kata al-amru unuf. Al-amru unuf tu maknanya sesuatu tu hanya baru berlaku. Tadi kita jumpa hadis, ingat tak? Ingat tak tadi? Kena ingat dah tadi ni baca hadis Awailu Sumbuliyah dengan Ustaz Adlan tadi. Ada hadis wal amru unuf. Kita tak berhati. Ana duk tengok. Tak? Duk tengok gitu saja. Ada catat sikit-sikit. Tapi ada hadis. Ada sebut tadi dalam Awailu Sumbuliyah daripada 21 hadis tadi kan? Berapa hadis baca? 21 ke 20? Sebaik ingat. Kalau Ustaz tu tak boleh balik Ustaz. Boleh tak perasan ada tadi. Dalam tu hadis kata wal amru unuf. Itu maksud unuf. Maknanya Tuhan anifah tu maknanya baru tahu. Sebelum berlaku Tuhan tak tahu lagi. Contohnya ada belanggar kereta kan. Sebelum berlaku Tuhan tak tahu, lepas berlaku Tuhan tahu. Tuhan hanya tahu selepas berlaku, tapi Tuhan tahu banyak dia kata. Nampak tak? Itu juga perkataan mubtadi'ah yang sesat. Allah Ta'ala tahu sebelum berlaku dan dia yang mencipta segala perkara. Okey. Mungkin lepas bab kasbun, bab tu kita bincang lepas ni lah. Lepas daripada ni. Cuma nak ceritanya sini tidak keluar daripada ilmu Allah dan kudratnya sesuatu pun. Ilmu Tuhan tak ada keluar. Kudrat Allah Ta'ala, semuanya dalam kudrat Allah Ta'ala. Ini juga nak menafikan golongan Qadariyah yang mengatakan bahawa Allah hanya buat yang baik sahaja, yang jahat kita sendiri buat. Yang jahat kita sendirilah. Tak. Itu juga tak betul. Sebab apa? Kalau begitu, ada di sana pencipta selain Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala, Allah khaliqu kulli syai'. Tuhan yang mencipta setiap sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang mencipta kamu dan perbuatan kamu. Dan Allah mencipta setiap sesuatu. Bila kata ada sesuatu yang tidak dicipta oleh Allah, makna lemahlah. Sesuatu itu tidak berhajat pada Allah. Dan sebab bukan Tuhan cipta, padahal kita yakin segala sesuatu itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sesuatu pun yang keluar daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Allah nak uji. Tak, tidak boleh. Jatuh dalam kataan mana tu? Bukan Tuhan buat. Tak apa. Itu boleh jadi hikmat dia. Hikmat dia, Tuhan nak uji. Sabar tak sabar. Tapi tak kita akui itu perbuatan Allah. Tak apa.
Yang tak naknya, ni bukan Tuhan tertentu ni aku sendiri. Ni aku sendiri ni. Bukan Tuhan tertentu ni. Tu bahaya tu. Kita dah sebut dulu kan masa pengajian mukadimah dalam masalah ni, segala baik dan buruk itu semuanya ciptaan Allah. Cumanya kita tak boleh nisbah yang buruk kepada Allah atas jalan ta'adduban, beradab. Atas jalan beradab. Dan tidak boleh melepaskan daripada hudud ataupun hukuman dengan berhujah bahawa itu perbuatan Tuhan. Kerana apa? Kerana perbuatan itu berlaku pada kita, kita yang usahakan. Dan kita dibalas atas usaha kita. Perbuatan tu kita usahakan. Kita yang pergi, kita naik motor, kita yang start enjin kereta. Kita yang kalau orang bunuh, dia yang huluk. Ke kata Tuhan huluk? Makan, kalau kata siapa makan? Makan, siapa makan? Kita yang makan tak? Kata Tuhan makan. Ada orang makan kata, saya tak makan, Tuhan makan. Tak ada. Tu perbuatan ikhtiariah kita tu, kita yang mengusahakan. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Kita hanya mengusahakannya. Sebab itu atas usaha inilah kita dibalas dengan pahala ataupun usaha. Okay? Ada soalan? Dah tahu tak? Tapi bahar dia bahar apa? Bahar tawil. Tawilul lahu dunal buhuri fadailu. Zaidut tawilul azraq bin maliki fi baitihi bil amsi wa kana muttaki biyadihi ghusnun lawahu faltawa fatilka ashru maqulatin suwa. Tawilul lahu dunal buhuri fadailu. Fa'ulun mafail fa'ulun mafailun. Bahar tawil lah. Saya tak ingat Ustaz Tafail. Tawilul lahu dunal buhuri fadailu. Bahar tawil Ada soalan ni? Tak ada. Jirim, jisim dengan jauhar. Jauhar. Okey, jauhar itu mutlak lah. Jirim dengan jisim. Jirim pun dinamakan jauhar juga. Perhimpunan dua jirim dinamakan jisim. Jadi istilah jirim dengan jauhar tu kalau tak silap saya lah, kalau salah betulkan saya. Jirim dengan jauhar tu makna yang lebih samalah, lebih kurang. Tapi apa nama ni, jauhar tu sendiri kalau ikutnya, sebab jirim ni ada berat. Jauhar ni lagi umum, tapi dia benda yang asah juga. Jauhar ni ada jauhar yang latif, ada yang kathif. Tapi makna kalau kita boleh samakan, makna jauhar dengan jirim tu samalah. Berhimpunan dua jauhar atau dua jirim jadi jisim. Kalau dalam ilmu sains jirim kan, jirim akan menjadikan jisim. Wallahu a'lam. Kalau ada perbezaan lain tu mungkin sila. Okey, insya-Allah. Mungkin boleh maklum kejadian Okey. Dah Okey, jadi setakat tu saja. Insya-Allah taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita keimanan yang teguh dan dijadikan kita dapat husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan dibangkitkan bersama orang-orang mukmin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.